Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita lagi pada hari ini. Okey, hari ini kita akan sambung balik bab satu mengenai sejarah, bab satu terakhir, iaitu topik 1.6 tafsiran dalam sejarah, topik 1.7 kepentingan mempelajari sejarah. Okey, tajuk seterusnya. Sebelum tu tukar pen dulu. Okey, topik 1.6 tafsiran dalam sejarah. Apakah tafsiran dalam sejarah? Ni soalan. Okey, jawapan dia adalah menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, itu adalah maksud tafsiran dalam sejarah. Faham? Okey, yang kedua, mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Okey, kenapa wujud? Perbezaan wujud adalah disebabkan ada 4 faktor ni. Yang pertama, pemilihan sumber yang pelbagai. Maksud dia buat kajian dan dia dapat maklumat daripada sumber-sumber yang pelbagai. Sumber-sumber macam jenis sumber. Yang kedua, perbezaan pandangan. Sebab dia berdasarkan dia tanya orang dan orang tu bagi pandangan lain. Faham? Yang ketiga, perbezaan ideologi. Ideologi maksud dia cara pemikiran dia. Kalau dia telah taksub pada seorang itu, maka dia akan fokus pada ideologi orang itu. Yang keempat, tujuan penulisan. Apa tujuan dia? Adakah tujuan dia untuk hebahan generasi akan datang ataupun mungkin di sebaliknya? Boleh faham? Jadi ada 4 perbezaan wujud disebut tafsiran sejarah ni. Ni penting. Bagaimanapun, pentafsiran dan pandangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seseorang sejarawan. Faham? Okey, slide seterusnya. Apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Okey, kepentingan dia menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilan bagi kajian yang punya bukti yang kukuh. Yang kedua, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Itu adalah kepentingan. Yang ada 2 kepentingan. Yang pertama, menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber. Yang kedua, untuk kita menilai sesuatu peristiwa. Faham? Okey, contoh tafsiran dalam sejarah. Dalam buku teks, ni pun cikgu ambil dalam buku teks. Peristiwa penentangan Haji Mak Hassan bin Munas atau dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Okey, pengkaji tempatan. Pengkaji tempatan maksud dia orang tempatan, orang Kelantan ataupun orang di luar Kelantan. Itu dipanggil pengkaji tempatan. Melihat kebangkitan beliau merujuk pada Tok Janggut disebabkan penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh British membebankan orang ramai. Okey, dah faham? Pengkaji barat pula menganggap kebangkitan Tok Janggut sebagai pemberontak. Yang ni yang kata tafsiran. Okey, kalau kita baca sejarah balik, kita menganggap Tok Janggut ni sebagai pejuang. Sebab apa Tok Janggut pejuang? Sebab dia rasa cukai ataupun bebanan yang dikenakan kepada rakyat amat tinggi. Jadi dia rasa rakyat pada masa itu tidak mampu nak bayar cukai. Boleh faham? Tetapi orang barat pula menganggap Tok Janggut ni sebagai pemberontak.
penderhaka. Nampak pentafsiran dia berbeza-beza. Boleh faham? Sama lah macam kita. Kita mentafsirkan seseorang itu sekian. Tetapi orang lain menganggap dia adalah orang yang sekian. Boleh faham? Okey, bagus. Sekarang seterusnya. Topik 1.7, kepentingan mempelajari sejarah. Tajuk ni sikit je. Itu sebab sekejap dia 1.6. Sekarang sudah masuk 1.7 pula. Okey. 1.7 kepentingan mempelajari sejarah ada 6 kepentingan. Kamu kena kenal pasti kepentingan ni, kena ingat. Okey, kepentingan. Sebab selalu keluar dalam peperiksaan. Kepentingan yang pertama, mengenal asal-usul. Okey, asal-usul. Dengan mempelajari sejarah, kita akan dapat mengenal asal-usul keluarga dan negara kita. Di samping itu, kita dapat memahami adat istiadat, tradisi dan budaya bangsa kita. Boleh faham? Macam kamu, ada macam-macam adat dan tradisi dalam keluarga kamu. Betul tak betul? Nanti tanya mak ayah kamu. Okey, yang kedua, mengambil iktibar. Sejarah membawa pengajaran dan iktibar daripada peristiwa lalu. Mereka yang tidak mempelajari sejarah berkemungkinan akan mengulangi kesilapan masa lalu. Harap ini kamu kena ambil iktibar. Macam mana? Contohnya kamu masa darjah 6. Adakah kamu rasa menyesal ataupun tidak? Boleh faham? Okey, yang ketiga, memupuk patriotisme. Sejarah mengajar kita menghargai warisan negara untuk dihayati oleh generasi akan datang. Hal ini dapat menyemai rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat patriotik. Yang ini kena ada dalam diri kamu masing-masing. Sebab kamulah pembina negara akan datang. Okey, slide seterusnya. Nombor 4. Mengukuhkan perpaduan. Pengetahuan sejarah amat penting pada generasi kini dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum dan negara kita. Sejarah juga mampu menjadi sumber kesedaran kepada masyarakat dalam menjaga dan meneruskan adat resam dan tradisi kita. Ini. Okey. Yang kelima, membangunkan negara bangsa. Melalui sejarah, kita dapat mengekalkan kegemilangan dicapai oleh negara. Kita juga akan lebih memahami budaya dahulu dan budaya kini untuk dijadikan perbandingan bagi membangunkan negara dan bangsa masa akan datang. Okey, mahu tak kita kena jajah lagi? Mahu atau tidak? Kita pernah dijajah oleh Portugis. Kita pernah dijajah oleh orang British. Dan kita pernah dijajah oleh orang Jepun. Maukah kita kena dijajah lagi? Kamulah yang akan menentukan sama ada negara kita pada masa akan datang dijajah atau tidak. Jadi, fikirkanlah. Yang keenam, mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Melalui sejarah, pemikiran kritis dan analitis dapat ditingkatkan. Di samping itu, kita dapat membuat tafsiran terhadap satu peristiwa. Serta juga akan mendorong seseorang memahami peristiwa sejarah lebih empati. Okey, boleh ingat 6 kepentingan sejarah. Pastikan 6 kemahiran ini berada dalam jiwa kamu. Sebab kamu adalah pembina negara bangsa. Okey, boleh faham? Okey, slide seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Okey, selesai sudah. Tamat sudah.
bab 1 mengenali sejarah, harapan cikgu. Agar kamu dapat ingat balik apa yang cikgu ajar tadi. Yang pertama adalah tentang tafsiran dalam sejarah. Yang kedua, kepentingan mempelajari sejarah. Okey. Boleh faham? Kalau kamu rasa video ni bermanfaat dan kamu rasa video ni boleh membuatkan kamu berubah, sila komen, like dan share serta subscribe. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.